Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Cik Sulamat bersama dengan saya rakan saya iaitu Roslan bin Gani. So, Roslan nak panggil? Panggilan je. Panggilan. Okey. So, Lan, kita panggil Lan hari ni. Lan adalah sebagai klien saya hari ni untuk buat sesi bimbingan. Okey, jadi rasanya sebelum kita teruskan kepada sesi bimbingan, sebelum tu kita nak kenalkan diri dulu dengan klien kita, itu Lan. Lan, boleh cerita sedikit latar belakang ataupun sedikit je lah latar belakang ke apa-apa yang sekarang. Okey, untuk permulaan ni Assalamualaikum. Thank you so much lah invite saya dekat orang cakap motivation segment Alright, untuk motivation segment kali ni saya akan introduction apa yang saya buat, apa yang saya alami, apa yang saya perlu motivate. Saya perlukan motivasi orang untuk menaikkan balik saya punya ada masalah yang saya tak tahu nak orang cakap nak selesaikan. Lepas tu okey, untuk permulaan nama saya Lan, and banyak yang terjadi pada umur 24 tahun lah bagi saya. 24 tahun banyak sangat yang berlaku dalam hidup saya. And untuk permulaan, first saya ni bekerja sendiri. Banyak yang lebih, orang cakap bekerja dengan orang dengan bekerja sendiri ni lain dia punya cabaran. Alright. Untuk permulaan banyak. Okey, untuk permulaan Teruskan. cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan orang, macam dengan customer sendiri kan. Saya face to face dengan customer. Saya secara live saya akan berniaga. And banyaklah jenis macam serious buyer ataupun tak serious buyer. Kita kena emosi dengan tingkah laku ni kita kena jaga. Tu je. Kalau kita tak jaga dengan tingkah laku, kadang-kadang customer ni akan uji kita dengan bermacam-macam kaedah. Dengan item yang saya jual, dengan contohlah saya jual item. Saya jual satu item and dia serius mula-mula. Untuk live ni serius. Kita pun tak boleh lah nak terus judge dia yang okey ni betul ke tak ni, dia betul ke tak. Lepas tu bila sampai ke tahap kita WhatsApp dia balik, dia blue tick apa semua. So kita tindak balas kita lah macam mana kita nak selesaikan masalah, secara terus call ataupun terus orang cakap terus gunakan emosi kita untuk orang cakap apa? Untuk menyelesaikan masalah. Pandai kita menggunakan emosi lah macam tu. So, masalah Lan kat sini macam contoh Lan sekarang tengah buat bisnes kecilan dulu lah untuk jual untuk live. Sekarang ni dalam perniagaan bundle lah macam-macam lah sebelum ni, tapi untuk kali ni saya buat untuk bundle lah. Okay, so masalah Lan sekarang adalah menghadapi dengan customer yang orang kata kadang bila nak dengan deal dengan customer tu, bila deal dia kata awal kata serius untuk beli, tiba-tiba lain lepas tu bila nak bayar tu jadi lain pula dia. Alright, macam tu. Jadi so apa Lan rasa dengan orang yang buat customer je? Ada lang marah dia ke, adakah lang cakap apa macam mana kat dia? Masalah saya ni senang je. Kalau kita serius dengan apa yang kita nak, contohnya kalau abang lah, contohnya kalau ada seorang lagi. Kalau abang nak beli dengan saya ikhlas jujur, saya deal dengan abang. Alright, macam tu. Senang. Maknanya terus direct, terus payment. Sekarang ni sebab saya berniaga full time lah, orang cakap full time. So orang cakap apa macam mana? Macam mana saya nak explainkan macam mana introduction tu. Macam mana saya nak explainkan masalah saya tu. Kalau faham lah. Dia macam tu. Kita tanya penonton faham ke tidak. Faham ke tidak? Kalau faham sila komen ke bawah. Okey, jadi masalahnya sekarang adalah bisnes yang mana Lang rasa Lang nak explain masalah Lang hadapi sekarang ni lah kan. Jadi apa yang saya dapati lepas ada cerita Lang ni, Lang cuba untuk nak macam mana deal, nak kawal perasaan, nak kawal macam mana nak selesaikan dengan customer yang macam ni lah kan. So
So macam pendapat saya lah, saya pun macam tak ada lagi lah pengalaman dalam menjual bundle ataupun sebagainya, tapi pengalaman saya daripada macam bertanya daripada rakan-rakan dan tengok pada orang jual bundle ni, kadang-kadang bila kita masuk live jual, contoh live jual mereka jual dekat TikTok kan, contoh live, so mereka akan cakap awal-awal dan mereka bukan sebut okey yang serius buyer sahaja saya akan terima dan saya akan direct ataupun straight post terus lepas dah buat payment. So kalau yang joy buyer tu tolong jangan main-main lah. Contoh maknanya kat situ mereka pun hadapi masalah yang sama lah seperti Lang yang rasa sekarang. Contoh Lang lagi ialah awal-awal lagi bisnes pun dah ada orang jenis yang joy buyer. Joy buyer maksudnya di sini ialah pembeli yang di mana dia awal-awal dia serius, dia bila nak set up payment tu dia tak bayar. Betul. Okay. So pendapat saya Lan saya cuma pendapat sajalah, saya tak tahulah sama ada betul ke tidak. So pendapat saya untuk deal orang macam ni mungkin kita perlu buat backup plan. Mungkin kita contohlah kalau contoh Lan nak yang payment secara cepat, mungkin Lan perlu remind awal-awal lah, sekiranya dia tak membuat booking ataupun payment awal-awal selama dalam tempoh masa dan 10 minit ataupun 20 minit, mungkin lepas pada tu Lan akan ambil balik item tu atau barang itu jual pada orang lain pula. Mungkin lah. So kalau cara lain mungkin lah, kalau contoh Lan memang betul rasa dia tu seorang yang betul-betul nak booking item tersebut, nak beli item tersebut, mungkin Lan boleh bagi 3 masa dan 2 hari ke 3 hari ke macam tu lah. Tapi saya pun macam tak yakin lah. Deposit dulu lah. Deposit dulu. Okey tak kalau saya rasa deposit pun kira sebab dia dah bayar dulu permulaan awal. Mungkin kita pun tak tahu masalah yang customer kita, mungkin dia pun sekarang tengah nak dapatkan duit juga, tapi dan masa sama dia nak beli item tu juga kan. So saya rasa mungkin lah cara dia macam tu je lah lebih kurang. So macam mana boleh ke terima ke? Boleh. Idea yang cakap idea yang menarik sebab saya kena ambil macam mana yang terbaik tu kita akan kumpulkan dari satu tempat and kita refresh balik. Kita fikirkan balik benda tu. Bila kita fikirkan balik, insya-Allah ada yang terbaik di antara yang terbaik. Insya-Allah. Okay. So selain pada Lan rasa masalah dengan customer, ada lagi ke Lan rasa masalah yang lain? Okey, untuk satu masalah customer satu barang. Okey, untuk perniagaan ni permulaan dia sangat-sangat susah. Okey. Untuk permulaan bagi saya sendirilah, bagi saya ni newbie lah dalam bidang perniagaan. Baru lagi. Macam perniagaan ni bermacam-macam dugaan lah. Kalau kita bekerja dengan orang, kita dah tahu okey hari ni aku dapat banyak ni, hari ni bulan ni aku dapat macam ni. Okey, untuk bahagian perniagaan usaha sendiri, orang cakap tawakal lillahi ta'ala, orang cakap tawakal betul-betul. Hari ni kalau ada rezeki aku, kalau aku usaha, insya-Allah akan ada rezeki. Kalau bukan hari ni, esok akan ada. Betul. Dia macam tu. Sebab satu pendirian saya, don't give up. Jangan pernah give up dalam satu benda apa yang kita buat tu. Jangan pernah give up and cari ilmu. Ilmu tu penting dalam kehidupan sebenarnya. Ilmu. Contohlah kalau nak buat macam ni, kena cari ilmu ini. Alright? Dia macam tu. Janganlah cari nak buat benda ni, cari ilmu lain. Dia susah lah, jadi lain macam orang cakap. Jadi pening. Jadinya pisang. masuklah ke pisang Pisang. Okey, pisang masuk dia bosan Dia pisang dia pun cakap maksud dia apa? pisang. Pisang ada macam Orang cakap kalau nak tahu pisang boleh komen. Boleh komen kat bawah. Senang kita macam tu. kat komen kat bawah. Okey. Okey, jadi kat sini maksudnya masalah yang kedua lah ni permulaan bisnes lah kan orang kata kan. Orang cakap turun jatuhnya bisnes Turun bergantung jatuhnya, kepada kebijaksanaan dan orang cakap jangan erti putus asa takkan pernah maksudnya ada lah. memang betul-betul kena ada sikap yang jenis memang betul-betul bersabar, kena betul ada sikap jenis macam redha kan dalam apa kita fikir ada apa kata rezeki yang Tuhan akan bagi kat kita kan. So maksudnya dalam bisnes ni jangan sedikit pun mengeluh lah, maksudnya macam tu lah kan. Betul. Jadi penjelasan ini adalah kita sebab saya perlukan betul-betul penjelasan yang boleh motivate saya balik ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Saya cubalah untuk saya bimbing saja, tapi saya tak boleh saya disiplin. tak Mana yang boleh terbaik tu kita akan berkumpulkan balik.
Jadi maknanya di mana yang saya bagi ni, saya tak boleh betul-betul macam tak tentukan lah Betul. kehidupan Tak ada hal. tak adalah kan. Saya cuma bagi idea saja kan. Idea untuk bantu bimbing kan. So, jadi apa yang saya rasa untuk jalan penyelesaian dia, contoh macam Lan sendiri cakap, jadi kita tak boleh give up, kita kena percaya, kita kena tawakal dan sebagainya. Itu jalan yang terbaik lah. So dalam masa sama, kita sebagai orang Islam, kita kena percayalah pada rezeki Allah yang bagi pada kita. Betul. So maknanya setiap jatuh tu itu juga ujian, dan setiap bila kita naik bila kita naik tu maknanya sedang orang kata maju lah bisnes. Sedang maju pun itu pun Saya pernah dengar satu patah orang cakap, saya pernah tengok dalam satu video ni, dia cakap tak semua benda yang jatuh tu buruk bagi kita. betul. Contohnya hujan lah. Kalau hujan tu jatuh, dia akan menumbuhkan sesuatu tumbuhan Betul. itu balik. Dia makan Menghijaukan ikutkan. kembali. Menghijaukan kembali. Betul. Itu satu orang panggil motivation yang kita perlu ambil, yang kita perlu berfikir. Bukan secara keluar kiri, keluar kanan. Dia macam tu. Masuk dalam gigi, keluar dari Dia kanan. bukan macam tu. Bila kita berfikir secara orang cakap secara orang cakap berilmu lah, orang cakap ilmu tu penting sebenarnya dalam perniagaan. Sebab tu kita ni kalau peniaga lah, contohlah bagi saya lah, biar saya ambil contoh diri saya sendiri. Kalau memanglah orang akan judge, kau berniaga, kau banyak duit. Memang orang akan judge macam tu. Bila duduk tempat kita sendiri dengan bermodalkan banyak ni, kita nak rolling tu, nak orang panggil nak kumpulkan balik modal kita tu bukan senang. Untuk permulaan lah, untuk pertengahan banyak lagi dugaan. So macam boleh tahu macam Lan kata Lan baru lagi dalam bisnes ni, boleh tahu spesifik berapa bulan ataupun berapa hari yang Lan dah jalankan bisnes kecil Lan? Okey, untuk permulaan ni saya banyak perniagaan yang saya pernah buat bermula pada umur 20 tahun saya buat. Dah 4 tahun 5 tahun lah saya dalam bidang perniagaan. Bermacam-macam perniagaan saya cuba. Daripada situ kita cuba idea lain. Dia macam tu. Sebab tu lah kalau kita fikir okey aku jatuh hari ni, InsyaAllah kalau kita berfikir secara positif lah. Kalau secara negatif, tak payahlah nak buat bisnes macam ni, rugi. Rugi. Lepas tu bila fikir balik, okey saya buat bisnes ni, kalau tak jadi buat bisnes lain, InsyaAllah. Salah satu bisnes, InsyaAllah. Korang kalau mana-mana nak tengok ke, nak motivate tengok satu bisnes yang selalu korang pergi, selalu korang buat, selalu korang makan, McDonald, KFC, macam mana beribu-ribu, Alibaba, salah satu. Daripada umur 67 tahun baru dia berjaya, beratus. Owner itu kan, Owner. Paling kita tengok pun yang KFC tu lah, yang uncle tu. Daripada dulu dia cuba usahakan nak dapat kerja yang tu. Saya pernah baca dia punya kisah tu. Kalau kita fikir zaman sekarang kita nak hadap dia tu, memang jiwa macam tu lah, jiwa zaman orang zaman sekarang memang betul tipis lah. Semua benda nak mudah tak boleh sekarang ni. Tak apalah. So jadi maknanya Lan kat sini rasakan bisnes tu memang betul-betul banyak menguji kehidupan dah, maksudnya dapat mendewasakan lagi kan. Betul. Dapat menambah lagi pengalaman dalam lagi-lagi berurusan dengan orang, iaitu customer Lan sendiri kan. Betul. Kita nak berurusan dengan orang pun macam-macam perangai yang ada kan. Ada yang jenis yang tak sabar, ada yang jenis main-main lah dia ni, contoh lah kan. Ada yang jenis santai, macam contoh dia ikut satu kepala dengan kita, yang tu kita terima dengan baik. So dengan yang bermasalah ni adalah cara dia kena handle, betul tak Lang? Okay, so macam saya pun tak ada latar belakang, macam saya kata tadi tak ada belakang. Saya cuma bagi bimbingan yang biasa sahajalah untuk dalam mengawal emosi ataupun untuk kawal macam mana nak handle orang-orang seterusnya lepas ni. Okey, baik, kita teruskan kembali. Okey, sekarang kita masuk bahagian untuk kenal lebih dalam dengan Lan kita kan. Pengusaha peniaga kecil-kecilan. Okey, sebelum tu Lan, kita macam tadi Lan terus masuk Lan punya bisnes. Okey, sebelum tu kita nak tanya Lan punya latar belakang lah. So macam kita tahu, saya tahulah saya sendiri. Saya kawan Lan daripada form 3 kan. Tingkatan 3. Form 1. Tingkatan 1. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5 kami sekolah sekali lah dekat SMK KMT kan. Okay, so lepas daripada tu macam saya tahu Lan masuk IKBN dalam boleh cerita ambil jurusan apa, bidang apa? Okey, untuk permulaan
pembelajaran saya pada darjah 1 lah, darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu daripada form 1 sampai form 5 sama dengan Syaming. Saya punya motivation saya, motivator orang cakap. Motivator pada hari ni. Okey, lepas daripada tu saya beralih kepada, saya dapat orang cakap dapat menyambung pelajaran ke IKTBN, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, dekat Rembau, Negeri Sembilan. Rembau. Lepas tu dapat bahagian diploma kemahiran situ, ambil bahagian otomotif kenderaan biasalah. Right. Lepas daripada tu saya masuk ke alam pekerjaan, bekerja di Pro 2 Malaysia selama setahun macam tu. Lepas tu saya sambung belajar pula untuk dalam masa 6 bulan, tak ingatlah belajar apa. Lepas daripada tu dalam bidang otomotif juga. Daripada bidang otomotif juga. Okay. Lepas tu banyaklah offer untuk sambung study ke apa semua kan. Lepas tu bila fikir balik, okey kita kerja dulu untuk cari income lah. Biasalah orang muda-muda ni nak cari pendapatan untuk survival kita punya hidup. Betul. Lepas daripada tu macam-macam job lah. Untuk permulaan, habis daripada job Pro 2 tu, saya kerja, bukan kerja, orang yang offer saya untuk jadi partner pada perniagaan pertama saya lah pada permulaan tu, pada umur 21 tahun. Jadi partner pada perniagaan kafe Western. Maknanya selepas daripada IKTBN tu kita tahu Lan ambil otomotif. Lepas tu Lan lepas Pro 2 Lan ada sambung lagi belajar untuk bahagian bidang yang sama, otomotif juga. Lepas tu tapi mungkinlah tak ada rezeki dalam bidang yang sama kan. Tu ada dapat rezeki, orang kata rezeki dalam beranikan diri untuk mencuba benda baru, bidang lain. Itu Lan masuk dalam chef sebagai bahagian tu, time tu saya dah mula start berniaga. Lepas daripada umur 21 tu, lepas daripada Pro 2 tu, saya mula, orang yang offer saya untuk jadi partnership pada satu perniagaan tu. Pada Western kafe tu. Partnership. Untuk kafe. Kita bangunkan sama-sama pada 2 orang lah. Time tu ada 2 orang. Time tu saya dengan Nabi Allah ni. Buat satu kafe and berniaga dekat tempat yang cakap viral jugalah dekat Terengganu. Kalau kenal lah. Saya pernah datang lah tempat Lan. First time saya nampak Lan selepas mungkin dah lama, masa tu mungkin dah dalam setahun tak jumpa lah, sebab yalah masing-masing ada haluan sendiri. Macam saya sambung belajar ke lain, Lan sambung belajar ke lain. So jadi tapi kami masih lagi bersama lah, tak ada putus kawan. InsyaAllah. Thank you so much. Semoga sampai ke syurga. InsyaAllah. Okay. So maknanya saya terkejut masa tu, tiba-tiba saya nampak, macam sebelum ni saya tahulah Lan ni dalam bidang otomotif, dalam bidang kereta, dia kerja bahagian Pro 2. Tapi tiba-tiba masa tu terkejut lah, saya nampak Lan tiba-tiba dekat kafe. Macam mana ni terfikir tu, macam lah katalah ada orang offer tu kan, so dapat kerja tu. So selama mana tu lah dalam maksudnya partnership bersama dengan Okey, sepanjang tu time tu saya habis tu 2018 lah, pada pertengahan 2018 saya rasa bulan 2 bulan 3 macam tu. Lepas tu run kedai macam biasa apa semua kan. Biasalah ada turun naik perniagaan. Betul. Lepas daripada tu pada permulaan krisis, orang cakap krisis ekonomi, orang cakap krisis COVID lah. Permulaan saya yang orang cakap, permulaan first perniagaan saya yang orang cakap menguji saya untuk saya teruskan perniagaan ataupun just orang cakap give up apa yang sudah berlaku. Permulaan yang teruk jugalah pada saya, menghabiskan beribu-ribu, belas ribu jugalah pada permulaan. Pada tu bulan 3 2019 saya terus jatuh lah macam tu, 18 bulan macam tu lah, sebab PKP yang pertama pada tahun tu semua perniagaan down, terus jatuh. So seperti mana yang kita pernah lihat dalam berita ataupun dalam apa-apa, macam contoh kawan-kawan sendiri, macam kita boleh lihat mereka ada yang mengalami ekonomi yang sangat-sangat
jatuh yang teruk lah, ada yang sampai tutup kedai semua. Betul. Dan kita lah, rakan saya sendiri pun mengalami masalah yang sama. Betul. Maknanya selepas PKP pertama terus tutup terus ke macam mana lah? Time tu saya bulan 12 tu, sebelum PKP tu saya renovate lah, ada renovate, perlukan modal yang besar untuk renovate kedai tu, sebab kedai tu dua tingkat lah. Dua tingkat time tu, renovate yang agak banyak lah pakai duit. Lepas daripada tu PKP, sebab nak bulan 1 bulan 2 tu boleh kita berniaga. Lepas tu PKP tutup terus, kita tak ada customer. So orang cakap nak kembalikan kewangan kepada tahap yang stabil tu susah. So saya dengan partner saya fikir kita sampai situ je lah kot, rezeki orang cakap. Bahagian rezeki. Dalam samping apa orang cakap, samping buat kafe tu adalah sikit-sikit job yang sama dengan partner. Antaranya buat satu wedding planner. Wedding planner. Adalah job sebelum PKP tu memang orang cakap memang tengah naik sama-sama orang cakap kan. Betul. Jadi maknanya dalam masa yang sama dan buat bisnes dengan partner dalam bisnes kafe tersebut, dan dia juga buat bisnes lain, side income lain. Maknanya kafe tu salah satu di bawah satu syarikat yang sama lah. Bukan semata-mata kafe itu sahaja yang kami rancangkan bersama. Cakap macam tu. Maknanya hala tuju. Sebab tu saya mencuburi bidang ni, berfikir kepada hala tuju yang akan datang. Bukan setakat kafe itu sahaja yang kita dia banyak. Dalam satu kafe tu ada perniagaan. Contohlah, saya jujur saya cakap, dalam satu syarikat tu, kita orang ada syarikat sendiri. Dalam satu syarikat tu ada pecahan perniagaan. Contoh satu kafe saya akan handle untuk bahagian wedding, and bahagian orang cakap untuk hari-hari bulan puasa ataupun bulan tu saya akan jual baju Melayu macam tu lah. Saya dididik macam tu pada permulaan kerjaya saya selepas study. So maknanya sehingga kini dalam dapat usaha menjadi pengusaha bisnes sendiri. Bermula pada yang awal-awal tu dulu lah dengan partner Lan sebelum ni lah. Mungkin daripada situ Lan belajar untuk memulakan bisnes bersama. Awal tu dengan orang kan, dengan partner kan, so kita rasa macam yelah mungkin jatuh naik bersama dan sebagainya. So selepas PKP, so kita tak dapat tahu PKP ni agak lama lah kan, sehingga ada PKP. So memang lepas saya tutup kedai tu, saya macam-macam lah untuk survival hidup kan. Untuk survival hidup dua orang tu, saya dengan partner saya buat macam-macam, COD lah, COD buat nasi apa semua kan, untuk kita survival kan. Saya ada idea time tu, orang duduk rumah, so ada yang tak boleh keluar apa semua. So saya buat inisiatif, orang cakap idea, dengan cara saya ambil order, orang cakap marketing lah dekat bahagian Facebook apa semua. Ambil order apa semua, kita hantar. Dia macam tu. Dapatlah orang cakap menjana pendapatan waktu PKP pandemik ni kan. So itu salah satu yang saya dapat puji lah Lan punya. Lan di sini penonton ataupun pendengar yang boleh lihat di sini, kita dapat contohi Lan kat sini, mana dia tidak pernah mengenal apa itu kata erti give up kan. Walaupun dia give up sekejap pada permulaan PKP tu kan. Permulaan PKP tu mencari dia dengan partner dia tu still berusaha untuk cari idea macam mana nak menjana kewangan untuk stabilkan balik modal yang sebelum ni jatuh. So dari sini kita pun dapat lihat kenapa, macam mana dan bagaimana Lan hingga kini berada bisnes sendiri, itu menjual bisnes kasut kecil-kecilan bisnes bandel sendiri. Jadi sebelum tu lah Lan, pengakhiran sebelum tu tahu macam mana terbinanya idea Lan untuk buat bisnes bandel ni sendiri. Pada pada permulaan idea saya ni bermula daripada saya tengok satu live, tak ingatlah TikTok ataupun media sosial lah, tapi media sosial lah. Saya tengok satu ni, dia lebih kurang umur 18 tahun. 18 tahun lebih muda kurang lagi. Macam tu lah. Sangat-sangat muda and mempunyai perniagaan yang orang cakap satu gudang. Kalau korang tengok kan, korang imajinasi seorang budak ada satu perniagaan gudang yang sangat-sangat besar and dia yang berniaga.
Wah. Orang yang umur 24 tahun, Wah. 25 tahun yang akan minta kerja dengan dia. Faham tak? Satu orang punya betapa Pada usia 18. pada usia yang muda mempunyai Muda. perniagaan yang orang cakap besar lah bagi saya. Pada idea itulah saya mula Boleh terdetik kata, lah, boleh kata terdetik dia tu macam memberilah memberi motivasi kepada motivasi lah. Supaya don't give up lah. Jangan give up sesekali pernah putus asa dan perniagaan. InsyaAllah InsyaAllah. saya sentiasa orang cakap bertawakal lah kepada Allah. And one day atas doa-doa kalian juga and doa-doa orang sekeliling kalian, sekeliling saya lah, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Baik, so jadi pada sini kita boleh rumuskan so, kita boleh dengar latar belakang LAN, kita tahu apa LAN buat sebelum ni, apa LAN buat sehingga kini. So kita dapati rumusan dia semua ni adalah melibatkan daripada pengusaha berusaha. Ya ke? Orang cakap apa? Pengusahaan. Pengurusaraan. Orang cakap Perniagaan. So dia LAN kata bermula, contoh LAN daripada bidang sama dengan saya pada sekolah, dia daripada kita ambil pada jurusan ada sains bercampur dengan lukisan kejuruteraan, lebih kepada peta membina lah kan. Membina peta ataupun lukisan rumah, plan rumah sebagainya. Plan apa semua lah. Kemudian macam saya pun lari bidang, saya pergi ke bidang IT, dan macam LAN pergi ke bidang automotive kereta. So kita dapat lihatlah pada kisah LAN sendiri, kita punya masa hadapan kita pun tak tahulah sampai mana dan di mana kita akan berada pada masa akan datang. Macam LAN ni kita berdapat pada LAN ni itu jangan berhenti berusaha dan teruskan, jangan sampai bila give up pun ambillah masa untuk, mungkin kita boleh kata masa give up tu kita ambil sebagai side positif dia, itu untuk berehat seketika daripada berehat seketika untuk cari balik tenaga, cari balik idea untuk kita membina balik masa depan balik and memperbaiki apa yang kurang. And sentiasa bertanya kepada sesiapa saja, tak kira customer ke ataupun orang yang lebih berilmu daripada kita, mencari orang cakap apa, mencari apa yang kadang-kadang kita tak nampak kesalahan kita. Betul. Orang lain akan nampak. Bila kita ambil benda tu secara positif, orang ketegur kita secara positif, insya-Allah kita akan sentiasa perbaiki apa yang kita kurang. Betul. So maknanya kita macam contohlah, kata janganlah orang kata selfish ataupun pentingkan diri sendirilah. Contoh orang kata kau ni ada masalah ni LAN, kau tapi LAN, contoh ni situasi contoh. Betul lah, situasi contoh lah, senang. Contohnya dia kata LAN kata saya lah kata kat LAN, kau ni ada mistake dalam bisnes kau kena baiki ni. LAN dia kata kau jangan sibuk hal aku. Yang tu tak boleh lah. Kita kena menerima teguran. Apa saja teguran. Cakap kumpulkan dalam satu tempat and kita kaji balik benda tu betul ke tidak. Kalau benda tu yang terbaik, di antara yang terbaik, kita akan perbaiki lah, insyaAllah. Thank you. Okay, jadi perumusan dia daripada kisah kita hari ini bersama dengan LAN, pengusaha kecil-kecilan kita, insyaAllah jangan lupa support lah. Akan menjadi besar, insyaAllah. Kita doakan sama-sama. Jadi jangan lupa support. Nanti saya akan share link untuk dia punya social media lah, untuk support dia punya bisnes. So jangan lupa. Jadi kesimpulannya dekat sini kita tahu LAN mengalami masalah daripada awal lagi. Dia merasakan diri dia ada masalah, ada perniagaan, ada masalah tujuan hidup dia awal-awalnya. Mungkin dia awal dia tak nampak lagi, lepas tu dia tapi dia tak pernah give up. Orang muda. Orang cakap darah orang cakap darah tengah panas. Biasalah, hot blood. Okey, so jadinya kat sini kita dah meningkat, dan kita nampaklah LAN di sini meningkat, dewasa, meningkat, mendapatkan pengalaman yang luar biasa lah. Macam saya pun tak cukup lah pengalaman dengan LAN ni. Macam saya dalam bidang lain, LAN dalam bidang ni. So mungkin nanti insya-Allah kita macam saya pun nak cari nak sesuatu dapat sesuatu yang baru, kita bertanya LAN ke LAN tak adalah, saya tak ada ilmu pun. Saya tak ada ilmu. Setiap orang walaupun orang kata dia bermasalah, dia mesti ada sesuatu yang orang kata Allah kurniakan dia dengan sesuatu yang boleh. Setiap orang ada kelebihan. Setiap orang ada kekurangan. Dia. Kita bukan sempurna. Betul. Jadi begitulah kesimpulannya. Jadi kisah kita hari ini bersama dengan LAN. So
saya ucapkan terima kasih sangat-sangat Sama-sama. kepada Lan kerana bantu saya untuk membuat sesi bimbingan bersama Lan. Tapi dalam masa sama saya pun rasa macam saya dibimbing lah InsyaAllah dengan tak motivasi adalah. yang diberi oleh Lang ni. Tak ada, saya bercerita sahaja. Macam ni. Tapi saya pun daripada, berterima kasih daripada juga. Lan punya cerita pula boleh mungkin saya rasa lah daripada pendengar kat sini pun penonton di sini pun boleh dapat rasa motivasi daripada mungkin nak mulakan bisnes dan sebagainya. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Inilah sesi bimbingan di antara saya dan klien saya, itu Roslan bin Ghani ataupun lebih dikenali sebagai Lan, dari mana pengusaha kecil-kecilan bandel. Jadi terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi lain hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Peace yo. Peace yo. Okay, jom.